Selamat malam Dacha Wang Seng Hao, saudara-saudari, kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Saya tak pandai berbahasa Cina, Mandarin pun satu dua patah. Tadi saya tanya YB tadi, kalau lembu dalam Hokkien disebut apa? Gua. Itu. Yang itu saya tahu. Saya tahu dalam Mandarin New saya tahu, dalam Hokkien Gu pun saya tahu. Sekarang ini sampai sudah dekat dengan pilihan raya. Ini saya terkejut sampai tadi tengok ada video betul-betul depan. Sebab selalunya saya ceramah tempat lain yang ada video depan macam ini, selalunya itu SB Special Branch. Tapi malam ini saya tengok sebab kualiti betul bagus punya, saya tahu ini bukan SB. Sebab kalau SB dia belanja duit banyak-banyak, kamera koyak punya, buruk. Sekarang ini sudah dekat dengan pilihan raya. Every night, tiap-tiap malam kita dengar Najib ke, Chua Soilek ke, anak Chua Soilek ke, dia akan cakap kalau Pakatan Rakyat ambil alih Malaysia, kalau kita jadi kerajaan di pusat nanti satu Malaysia akan bankrupt, dia kata. Dia kata kalau Pakatan Rakyat PAS, DAP, keadilan jadi kerajaan di Malaysia, sebab kita tak pernah ada pengalaman. They say this government no experience punya. Sebab tak ada experience, nanti jadi kerajaan, nanti kita boleh bankrupt negara. Saya mau sentuh pasal ini, experience punya pasal, sebab saya ada gaduh sama Syarizat pasal experience. Saya sudah masuk mahkamah, dia sudah saman saya 100 juta. Sekarang saya sudah ada rekod dalam Malaysia. Orang paling banyak kena saman oleh suami isteri. Itu isteri dia, Syarizat, saman saya 100 juta. Itu suami juga saman saya 300 juta. Jadi saya ada 400 juta. Suami isteri saman saya. Jadi kami pergi mahkamah, the court sudah berjalan. Itu masuk mahkamah, awal-awal masa mau trial dekat mahkamah, pegawai mahkamah akad umum dia cakap, Datuk Seri Syarizat, sekarang kami panggil kamu ambil tempat di dalam kandang. Satu mahkamah akan gelak, itu kandang, dia ingat itu kandang lembu. Bukan kandang lembu, ini kandang saksi. Jadi dia ambil, dia jadikan duduk dalam kandang saksi, mau jadi saksi. Dia mau saman saya, dia jadi saksi, dia punya kes saman saya. My lawyer, nama dia Ranjit Singh. Ayah dia Singh, mak dia Cina. Jadi muka dia macam muka saya, walaupun nama dia Ranjit Singh. Jadi Ranjit tanya Datuk Seri Syarizat, dia cakap, Datuk Seri, you cakap your husband, your family ini, keluarga you layak dapat ini kontrak 250 juta. Apa pasal dia dapat? Kenapa itu bukan orang kampung yang patut dapat ini projek mau pelihara lembu? Kemudian Syarizat jawab, dia kata, sebab suami saya ada experience, dia kata. Suami saya ada experience mau buat bisnes jual lembu. Jadi peguam saya tanya lagi, oh your suami ada experience, ada pengalaman, you tolong beritahu satu mahkamah, sebelum ini berapa lembu dia pernah pelihara. You kata dia ada experience. Syarizat pun gigit jari, malu-malu. Dia malu punya malu. Last dia kata, adalah. Kemudian peguam saya tanya lagi, you kena beritahu sama mahkamah berapa lembu dia pernah pelihara sebelum ini. Sebab ramai lagi orang Melayu, Cina, India pelihara lagi banyak lembu. Mana-mana di Malaysia, dia orang tak dapat tanah 5,000 ekar. Dia orang tidak dapat ini 250 juta. Akhirnya bila peguam tanya, kemudian Syarizat pun cakap lah. Dia sudah cakap, dia kata, sebenarnya, actually dia kata, suami saya memang tak ada experience punya. Tapi bila sudah dapat ini projek, adalah experience. Sebab saya dapat ini projek, ada dapat experience lah, dia kata. Serupa juga sama kita mau jadi kerajaan. Kita memang tak ada experience. Kita tak ada experience rampas negeri orang macam BN buat di Perak, betul? Kita tak ada experience curi duit rakyat. Macam ini menteri semua curi duit rakyat. Kita tak ada experience curi tanah. Nanti saya mau cakap pasal curi tanah.
Sebab jika Perak, UMNO dia kata kerajaan Pakatan Rakyat Perak sudah tipu orang Melayu sebab bagi tanah sama Cina, dia kata. Saya mau cerita nanti pasal Negeri Sembilan. Hari ini saya mula bongkar pasal orang UMNO, orang MCA, orang MIC semua sapu tanah ribu-ribu hektar punya, itu Negeri Sembilan. Tapi yang itu saya simpan akhir sekali. Kita memang tak ada experience. Kita tak ada experience. Apa ini? Isteri kita ambil duit rakyat pergi luar negara beli cincin mahal-mahal. Kita tak ada experience itu. Tapi kita sudah tunjukkan bila kita jaga Perak, kita jaga Selangor, itu kita tak pergi Kedah, Kelantan, 5 negeri Penang kita jaga. Semua negeri ini makin kaya. Semua negeri ini rakyat dia dapat lagi banyak wang daripada kerajaan. Semua negeri ini sampai sekarang sudah 4 tahun tidak ada seorang pun wakil rakyat atau pimpinan politik dari DAP, dari PKR, dari PAS yang sudah kena tangkap sama NACC sebab rasuah. Tak ada. Demam. Saya demam baru dia. Sebab itu jangan bimbang. Yang takut kalau kita ambil alih kuasa. Siapa yang akan bankrupt kalau kita ambil alih kuasa? Yang akan bankrupt Mahathir akan bankrupt. Yang akan bankrupt Najib dengan Rosmah. Itu Najib sama suami isteri dia Rosmah. Kita tahu dia suka bercuti pakai duit rakyat. Dia suka naik jet, pergi luar negara, shopping banyak-banyak, duduk hotel mahal-mahal. Dia duduk satu hotel di Dubai, satu malam uncle, RM160,000 satu malam. Satu malam. Dia pergi Australia, satu malam RM70,000 satu malam. Itu bukan duit dia, itu duit kita bayar. Jadi tak apa, kita tahu dia suka bercuti. Sebab itu kalau kita menang, saya mau janji kalau Pakatan Rakyat menang, kita akan pastikan kita mau hantar dia bercuti lagi panjang. Tapi kita akan hantar dia bercuti sama satu hotel, nama dia Hotel Sungai Buloh, bilik kecil. Boleh? Sebab itu dia takut kalau kita menang, yang akan bankrupt Mahathir. Yang akan bankrupt siapa? Najib. Yang hilang cincin Rosmah. Yang akan kalah, yang akan malu Chua Soy Lek. Tapi rakyat akan menang, negara akan kaya. Sebab kalau kita banding apa kita mau buat sama apa UMNO Barisan Nasional buat. Tengok baru-baru ini dia ada umum itu belanjawan. Belanjawan, dia janji mau belanja, itu belanja satu negara tahun depan 2013. Barisan Nasional akan belanja 254 bilion, 254,000 juta. Kalau kira sama sampua tak cukup tangan lah, banyak sangat. 254 juta, 254,000 juta dia mau belanja. Itu wang, bukan wang negara, tak ada wang. Dia kena pinjam sama duit. Dia akan pinjam daripada bank, dia akan pinjam daripada KWSP. Itu duit bank, duit KWSP, duit saya, duit YB, duit kita semua, duit bank. Kita letak dalam bank, kita letak dalam Hong Leong, dalam Maybank, dalam CIMB. Kemudian Najib datang minta duit pinjam, mau belanja. Dia akan belanja, kemudian dia akan tabur ini duit, mau beli undi. Dia umum, dia kata dia akan bagi RM500 lagi untuk BRIM, dia kata. RM500 dia sudah kasih tahun lepas. Dia ingat bila dia kasih RM500, rakyat Melayu, Cina, India semua mau sokong dia, dia boleh panggil pilihan raya tahun lepas. Jadi dia kasih ini duit. Kemudian dia hantar itu polis, tentera, dia hantar orang pergi semak satu rumah-rumah, mau sokong BN atau tidak. Bila dia semak semua, dia tengok ayah, Penang, tak dapat. Dia tengok Selangor pun, koyak, mesti kalah punya. Perak pun nanti Pakatan dapat balik, dia cakap. Bila dia tengok-tengok, walau dia sudah kasih ini RM500 sama semua orang, dia kata, tapi rakyat masih lagi
sokong Pakatan Rakyat, tak nak mau sokong UMNO Barisan Nasional. Sebab itu dia tak nak panggil pilihan raya. Dia kasih prim sudah 1 tahun, bulan 2 dia sudah habis wang, dia kena tunggu. Kali ini dia mau kasih wang lagi. Dia ingat dia boleh beli undi rakyat dengan dia kasih ini RM500, RM200. Kenapa rakyat tidak termakan dengan ini tipu? Satu sebab RM500 terlalu kecil. Saya dapat RM500, saya kena bayar satu pinjaman. Saya kahwin tahun lepas. Saya kahwin, saya tak ada duit, saya pinjam duit, jadi saya kena bayar pinjaman. Itu sudah RM400. Saya bayar, saya kena saman pula. Sekarang ini banyak saman kamera tol. Pergi mana-mana ada speed track lah, kamera baru. Sekali kena saman itu sudah RM500. Jadi kalau kena saman satu kali, RM500 sudah habis. Rakyat tahu bila Najib kasih ini wang, dia hanyalah macam Panadol. Kalau kita pening kepala, sebab dalam kepala kita ada penyakit otak, ada ketumbuhan tumor. Kalau kita makan ini Panadol, boleh tidur 1 malam. 1 malam okeylah, boleh tidur. Esok itu Panadol sudah habis, kita bangun balik, kita sakit balik kepala. Kalau mau sembuh, apa kita buat? Bukan potong kepala. Kalau mau sembuh, kita kena buang itu tumor. Itu dalam kepala punya ada ketumbuhan, buang itu baru boleh sembuh. Sebab itu kalau di Malaysia, apa masalah ekonomi Malaysia? Kita ada orang-orang politik, orang kaya semua curi duit pakai rasuah. Tanah semua diambil. Dia buat rumah, dia jual sama rakyat, harga rumah semua mahal. Saya sekarang kena duduk tingkat 4 sebab tak boleh beli rumah macam ini. Silap-silap hari kalau SPRM datang, nanti saya jatuh macam Tio Bengok. Sebab duduk tingkat 4. Sebab semua toke kaya sudah beli ini tanah mahal-mahal, dia jual sama kita rumah mahal. Apa lagi masalah? Masalah sebab kerajaan dia kenakan cukai sangat tinggi. Semua kena cukai. Kita beli kereta, itu cukai beli kereta. Saya nak sebut kereta sikit. Itu kereta, satu dunia ini tidak ada negara yang cukai dia lebih mahal kalau mau beli kereta. Mana-mana saya duduk, itu England, saya duduk di London. Saya belajar, kemudian kerja di London 10 tahun. Di sana beli kereta tak ada cukai. Sebab itu kalau sudah keluar universiti, kemudian sudah kerja 2-3 tahun, baru kerja 2-3 tahun sudah boleh beli BMW, sudah boleh beli Mercedes. Tak ada masalah kalau di UK. Di Malaysia, bila kita beli satu kereta, UMNO Barisan Nasional sudah kenakan cukai. Kita mau bayar sama kerajaan 100%, satu kali ganda. Jadi kalau angka beli ini kereta, mana kereta? Ini kereta. Ini kereta apa ni? Siapa punya kereta ni? Ini Wira. Ini Wira dulu berapa? 52,000. Kalau you beli 52,000 Wira, kita bayar sama Proton hanya 26,000. Itu 26,000 lagi bayar sama kerajaan cukai kereta. Kita kena pinjam duit dari bank, bayar sama bank tiap-tiap bulan, sebab kita mau bayar cukai sama kerajaan. Cukai dia sangat tinggi. Najib Rosman dapat duit itu, dia pergi buat apa? Dia pergi Dubai, dia duduk satu hotel satu malam RM160,000. Itu satu malam RM160,000, boleh beli ini kereta 4 biji kalau boleh. Sebab itu kita Pakatan Rakyat janji, kalau kita menang, kita mau hapuskan cukai kereta. Rakyat sudah bayar banyak cukai. Cukai pintu, cukai jalan, cukai apa lagi? Cukai mati pun ada bayar juga. Kalau kita tak kalahkan UMNO, nanti you mau mati pun kita kena bayar cukai dulu. Kalau tidak, tak boleh mati sama UMNO. Kita mau buang ini cukai kereta sebab rakyat Malaysia perlu beli kereta. Kita tidak ada pilihan. Malaysia ini tidak ada kereta api yang cantik. Kita tidak ada pengangkutan awam. Bas banyak rosak tepi jalan. Jadi kena beli kereta. Kerajaan UMNO Barisan Nasional tahu, sebab kerajaan rakyat tidak ada pilihan. Kita mau beli kereta juga. Kalau tidak, kita tidak boleh buat kerja.
Jadi dia kenakan cukai 1 kali ganda sama 1 kereta. Kalau beli kereta import lagi teruk. Siapa, kalau saya ada kawan, dia mau mengorak awet cantik punya, dia mau beli kereta luar negara, dia tak mau beli kereta Wira. Itu orang girlfriend tak nak naiknya kereta Wira. Dia mau beli Golf, itu Volkswagen Golf, dia beli import dari luar negara. Dia kena bayar, dia tengok bila sampai dekat pelabuhan Kelang, dia tengok satu dokumen, ini dia panggil custom declaration. Masuk pelabuhan, mau kasih berapa harga, berapa bayar sama luar negara. Satu kereta Volkswagen Golf, bila kita import dari luar negara, uncle, harganya hanyalah 46,000, lagi murah daripada Proton Wira. Tapi bila daripada pelabuhan sudah masuk pergi ke showroom, bila kita beli sama showroom, sama orang jual kereta, satu kereta import itu dia akan jual harga RM146,000. Itu RM100,000 tambahan itu adalah untuk bayar cukai dan juga permit AP, permit import sama kawan-kawan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita mau cancel mansuh ini cukai kereta, supaya kalau kita mansuh cukai kereta, harga kereta akan turun. Bila harga kereta akan turun, kalau sekarang ini mau beli satu Myvi, tiap-tiap bulan kita kena bayar RM700. Bila harga kereta sudah turun, kita hanya perlu bayar separuh saja, RM350. Sebab itu RM350 lagi. Sekarang ini kita bayar, bukan bayar kepada kereta, kita bayar cukai kepada kerajaan. Itu bezanya UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. UMNO Barisan Nasional bagi Panadol. You makan Panadol, lama-lama you jadi gila kau. Kalau tak percaya cuba balik. Kalau tak percaya you balik, you pening, you makan 10 biji Panadol, memang mati lepas itu. Jangan bagi Panadol, dia tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kalau sakit gigi, kita cabut gigi. Jangan makan Panadol banyak-banyak. Pakatan Rakyat dalam cadangan kita mau takbir negara, kita tidak mau kasih ini wang sikit-sikit yang tidak menyelesaikan masalah. Kita mau kasih ubah semua dasar ekonomi, semua dasar pendidikan, semua dasar yang kerajaan ada, supaya kita boleh bantu rakyat dan adil kepada semua. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Iban, tak kira Kadazan, semua rakyat Malaysia. Sebab Malaysia nanti 20 tahun dari sekarang, minyak sudah habis, balak UMNO semua sudah sapu. Lepas ini kita tidak ada apa-apa. Bila Malaysia sudah miskin, yang akan miskin sama saja. Melayu akan miskin, Cina akan miskin, India akan miskin, semua miskin. Yang kaya hanyalah UMNO, Rosmah, Najib, Mahathir. Sebab itu kita kena tukar. Mula-mula kita mau tukar itu dasar pendidikan. Ini orang Cina saya tahu, uncle, aunty semua, pendidikan sangat penting. Bukan saja orang Cina, orang Melayu pun pendidikan penting. Orang India pun pendidikan penting. Pendidikan penting untuk semua orang. Sebab itu kalau Pakatan Rakyat menang, kita berjanji kita mau kasih pendidikan percuma masuk universiti untuk semua orang, tak ada bayar. Dulu, zaman dulu-dulu, saya belum lahir lagi, saya masih muda. Dulu-dulu zaman uncle semua dulu, mau masuk universiti ada kuota, tak boleh masuk. Lepas itu Taman 90-an lagi teruk, mau masuk universiti kena ambil pinjaman mahal-mahal, kena masuk universiti swasta. Orang Cina pun kena masuk universiti swasta, orang Melayu pun, orang India pun kena ambil pinjaman. Jadi sebab itu kerajaan buat ini satu tabung. Ini satu tabung, namanya tabung PTPTN. Dia pakai duit kita. Tabung PTPTN ini duit rakyat, kasih bubur dalam satu tabung. Kemudian dia bagi pinjam sama pelajar-pelajar supaya pelajar masuk universiti swasta. Tapi universiti swasta bila keluar,
banyak ini universiti, sebab dia swasta, ini semua universiti kroni. Yang dapat lesen mau buka universiti hanyalah kroni-kroni. Kalau YB Time mau buka universiti, balik kampung lah, mesti tak dapatnya. Hanya kroni dapat. Bila universiti swasta ini banyak yang kroni punya, dia mau buat untung. Sebab itu kita dari awal-awal lagi Pakatan Rakyat cakap, ini pendidikan jangan buat niaga punya. No business in education. Education, pendidikan adalah untuk rakyat, sepatutnya percuma kepada rakyat. Sebab itu kita sudah kira kalau kita mau sediakan pendidikan percuma, maksudnya tidak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, kalau pelajar itu layak dari segi kelulusan akademik, kalau dia punya SPM bagus, kalau dia padan dengan kursus dia mau masuk universiti, dia boleh masuk universiti. Kerajaan Pakatan Rakyat akan bagi pendidikan percuma. Sebab kita tahu kalau kita mau kasih pendidikan percuma, belanja hanya 4 bilion ringgit tiap-tiap tahun. Tak banyak. Rosmah punya cincin satu 24 juta. Dia punya beg tangan satu 500,000. Dia ada puluh-puluh beg tangan, bukan satu. Dia ikut baju. Kalau baju hijau, beg tangan hijau. Kalau baju biru, beg tangan biru. Dia ada beribu-ribu baju, jadi dia ada beratus-ratus beg tangan. Satu beg tangan 500 ringgit. Wah, banyak. 4 bilion is a very small amount of money. Yes. Kerana ini pelaburan investment untuk tahun-tahun depan. Kalau kita kasih pendidikan baik punya untuk anak-anak kita, if we give them free education, dia keluar universiti, dia tak payah fikir pasal hutang dia mau bayar, dia boleh tumpu pada kerja. Akhirnya kita akan lahirkan rakyat Malaysia yang cukup bagus dalam bidang kerja. Dia boleh fikir betul-betul. Ini oranglah yang nanti jadi businessman besar. Ini oranglah yang nanti akan jadi engineer, akan jadi doktor, akan jadi lawyer besar. Sekarang ini, oleh kerana anak-anak adik-adik kita terpaksa berhutang daripada bank, daripada PTPTN, bila dia keluar saja universiti, dia sudah rungsing sebab dia kena bayar hutang. Dia kena bayar paling kurang tiap-tiap bulan 200 ringgit. Kalau dia bayar 200 ringgit, sampai umur dia sudah 50 tahun, dia masih kena bayar hutang. Dia sudah 50 tahun bayar hutang, anak dia sudah masuk universiti, dia kena bayar hutang dia dengan hutang anak dia sekali. Dua-dua orang dia kena bayar. Sebab itu orang muda sekarang, bila dia keluar universiti, macam saya, macam adik saya, kalau gaji 2,500, kerja mana-mana paling tinggi anak kita boleh dapat 2,500. Tolak kereta, beli kereta macam ini, beli Maidi 700, kena bayar ansuran tiap-tiap bulan. Kemudian kita kena bayar minyak mahal 400 kata, sudah 1,100 ringgit. Kemudian kena bayar, ini maintenance kereta, tayar tercabut lah. Kalau beli kereta Proton, dia punya cermin selalu pecah. You tolak itu 100 ringgit, sudah 1,200. Kemudian kalau duduk KL, kena bayar tol 200, sudah 1,400. Sekarang ini banyak saman kereta, kamera punya pasal, tambah lagi 300, sudah 1,700. Kalau you punya gaji, keluar universiti 2,200, tolak 1,700 untuk kereta, kita hanya ada 500 mau makan, apa lagi? Mau pergi dating sama awek, apa lagi? Mau bayar sewa rumah, mau kasih sama mak ayah, mau bayar saya tak nak sebut, mau bayar PTPTN. Sebab itu anak-anak muda macam saya, bila sudah keluar universiti, walaupun saya masih muda, kepala saya sudah botak. Sebab saya kena makan Maggi, duit tak ada tiap-tiap hari. Sebab itu kita janji, kalau kita turunkan harga kereta, kalau kita bagi pendidikan percuma, kita boleh jamin kita pulangkan duit kepada rakyat every month, tiap-tiap bulan. Bukan macam UMNO Barisan Nasional buat satu kali dalam 50 tahun bayar 500 ringgit. 50 tahun bagi 500 ringgit, satu tahun berapa? 2 ringgit. Berapa? 2 ringgit lah. Kurang 1 ringgit lah, 10 ringgit.
RM10 satu tahun. RM10 satu tahun sama dengan 80 sen satu bulan. 80 sen satu bulan sama dengan satu hari berapa? Lebih kurang 3 sen sehari. Itu kita dapat. Pakatan Rakyat mau kasih tiap-tiap bulan. Kalau kita turunkan harga kereta, maksudnya tiap-tiap bulan kita sudah jimat duit gaji kita RM300 tiap-tiap bulan. Satu tahun sudah RM3,000. Kalau kita batalkan PTPTN, kita sudah jimatkan RM200 tiap-tiap bulan. Satu tahun sudah RM2,000. Itu RM5,000. Macam-macam rakyat boleh buat. Dan macam ini yang kita sepatutnya bantu rakyat kita. Bukan macam Najib, bukan macam Rosmah, ambil duit rakyat daripada cukai, pergi honeymoon sekali lagi di luar negara. Sehari-hari saya sudah kena mau pergi satu lagi ceramah. Saya nak sebut ini saja. Antara sekarang dengan pilihan raya, Najib takkan berani panggil pilihan raya sekarang sebab kita banyak rahsia dia. Kita mau bongkar satu-satu. Saya bagi contoh yang saya sebut tadi tentang tanah. Ini khusus untuk rakyat negeri Perak terutamanya. Saya sudah kaji dan selidik tanah-tanah hutan di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini kecil. It's one of the smallest states in Peninsular Malaysia. Negeri ketiga paling kecil. Tapi dari segi hutan yang dia sudah rompak, dia sudah tebang, Negeri Sembilan adalah negeri yang paling banyak hutang dia sudah tebang. Itu kalau pergi Negeri Sembilan, pergi Bahau, pergi Jempol, pergi semua kawasan-kawasan hulu sedikit, semua bukit-bukit macam kepala saya, semua sudah botak-botak semua. Sebab UMNO Barisan Nasional, dia sudah bagi ini tanah sama kawan-kawan dia. Saya nanti akan tunjukkan 1,000 ekar ini bos MCA sudah dapat. 1,000 ekar ini bos UMNO sudah dapat. 1,000 ekar ini bos MIC sudah dapat. 1,000 ekar ini isteri bos sudah dapat. Kalau Pakatan Rakyat bagi tanah kepada orang kampung, baik orang Cina, baik orang Melayu macam kita sudah buat di Perak, kita bagi tanah satu lot sahaja untuk orang Cina di Kampung Baru. Kawan-kawan kita, uncle auntie sudah duduk ini ke Kampung Baru sudah 50 tahun. Only satu lot kita bagi. UMNO sudah jerit satu Malaysia cakap ini Pakatan Rakyat sudah gataikan orang Melayu, tanah sudah kasih sama Cina, dia kata. Kita bagi tanah bukan saja kepada kawan-kawan Cina, kita juga bagi kepada orang Melayu yang duduk kampung warisan. Sebab asas dia sama. Orang Cina sudah lama duduk di kampung ini, dia perlukan grant. Orang Melayu yang duduk di kampung warisan, kalau tidak ada grant pun kita kasih grant. Tapi dia buat bising. Dia sudah cakap satu Malaysia, tanah di Perak ini semua sudah tak ada, semua Cina sudah ambil, dia kata. Sebab itu saya pergi sama Negeri Sembilan, sebab saya nak tunjukkan sama orang UMNO satu Malaysia bahawa di Negeri Sembilan yang ambil tanah adalah menteri-menteri besar, orang-orang kuat UMNO. Dia sudah kasih sama kongsi dengan toke-toke Cina. Yang bagi tanah ini UMNO kasih sama toke Cina untuk sama-sama kongsi. Tapi beza dia, Pakatan Rakyat kasih tanah untuk rakyat, semua dapat, ribu-ribu orang dapat. UMNO, MCA, MIC, dia rampas tanah hutan, dia tebang hutan, dia kasih sama kawan 2-3 orang sahaja. Dia tidak kira Melayu, Cina, India, asalkan suka makan rasuah, UMNO Barisan Nasional akan kasih tanah. Saya yakin dekat dengan pilihan raya ini, UMNO akan pusing satu Malaysia. Cakap kalau Pakatan Rakyat menang, nanti orang Melayu semua tak ada tanah. Sebab itu kita sudah sedia awal-awal. Kalau UMNO mau cakap pasal tanah, kita mau tunjuk bahawa UMNO lah yang curi tanah, kongsi sama kawan-kawan. Yang kaya mereka, yang miskin masih lagi rakyat Melayu, Cina, India. Asalkan kita bukan kroni UMNO, semua orang miskin. Jadi sebab itu Zari, pakcik-makcik, uncle semua, kali ini
kita sudah dekat sama Putrajaya. Kalau kita mau, sebenarnya sebelah kaki kita sudah ada di Putrajaya. Orang selalu tanya saya, sekarang ini sudah ada berapa kerusi dalam tangan Pakatan Rakyat? I can tell you, kita sudah ada paling kurang 105 kerusi parlimen. Kita hanya perlukan 7 lagi kerusi parlimen. 7 kerusi parlimen. Dengan itu UMNO di Sabah sudah mau karam, kapal sudah berlubang-lubang mau karam, orang semua sudah lari daripada UMNO. Kalau kita tengok di Johor, kaum Tionghoa, kawan kita Melayu, India, ramai-ramai sudah sokong Pakatan Rakyat di Johor. Sebab itu, you balik, Uncle cakap sama orang MCA, Uncle cakap sama orang UMNO, orang MIC, cakap sama diorang, kalau mau join Pakatan Rakyat, join sekarang. Join sekarang. Kalau join bila kita sudah menang, itu Putrajaya borah, kita mau tamu lah ya. Sebab kita akan menang. Jadi sebab itu jangan bimbang. Saya hanya minta supaya bagi sokongan betul-betul, jangan termakan ini fitnah sama UMNO Barisan Nasional. Dan yang paling penting, bila itu hari mengundi, kalau kita tengok ini orang hantu banyak-banyak, orang yang bukan orang Malaysia mau buang undi juga, you tarik sama dia, you lempang sama dia, kasih dia balik. Sebab UMNO sudah tak tahu macam mana mau menang. UMNO hanya akan gunakan hantu saja mau menang. Jadi cukup setakat itu. Saya rasa jangan bimbang. Kita semua pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat semua yakin kita boleh menang. Kita boleh menang sebab rakyat bersama-sama dengan kita. Kita boleh menang bukan sebab Anwar Ibrahim pandai, bukan sebab Lim Guan Eng cantik, bukan sebab Lim Kit Siang sangat hebat. Kita menang kerana rakyat mahu satu kerajaan yang bersih, yang tak ada rasuah, yang akan adil kepada semua kaum Melayu, Cina, India. Jadi saya nak minta, boleh ke tidak undi Pakatan Rakyat? Oh, ini tak benar ni. Boleh ke tidak undi Pakatan Rakyat? Sudah boleh. Saya sudah demam. Saya mau pergi sama Taipei. Nanti kita jumpa balik. Saya ucapkan sekian terima kasih sesi nanti malam kita akan jumpa sekali lagi. Sekali lagi saya datang sama Taipei di Simpang. Itu jam, itu masa kita sudah pun menjadi kerajaan persekutuan. Terima kasih.